salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan Hafizi Rosli, yang mana kami berdua bersiaran dari rumah. Hafizi, bagaimana anda di rumah tu? Okey ke? Okey, seperti biasa kita pun bekerja macam orang biasa lah. Kita rumah dan sebagainya. Kita cuba beradaptasi kepada nombor baru dan penyiaran juga dengan baik, Gigi, seperti biasa itu pengalaman kita sebagai petugas media juga dapat dan sebagainya, dan biasa dalam awal pagi kita nak siap semula berita-berita yang menjadi perempuan kami di awani.com. Tapi Gigi, kita nak tinjau dulu apakah antara headline-headline di muka hadapan berita harian, Gigi? Mungkin dapat perincikan. Ya, Hafizi, kita akan mulakan dengan apa yang diperkatakan di paparan muka hadapan akhbar. Hari ini kita mulakan dengan berita harian, yang mana berita harian memaparkan apa yang dikatakan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul yang menjanjikan bahawa belanjawan 2021 ini nanti akan diperbaiki. Dan kita tahu ya, sekarang pun PKP yang kali kedua telah dimulakan, dan sehubungan dengan itu kita tahu awal tahun ini saja apa yang paling dinantikan adalah bantuan ataupun maksudnya kelulusan iSinar itu sendiri. Tetapi saya kira iSinar yang diluluskan itu nanti akan digunakan sebagai untuk menampung diri jugalah bila ada PKP 2.0 ni. Maksudnya mungkin ada orang yang rasa bila ada iSinar tu dapatlah simpan untuk kegunaan atau duit lebih, tapi bila ada PKP mungkin ceritanya lain. Dan diharapkan dengan apa yang dikongsikan oleh Tengku Zafrul ini dapat memberi kelegaan dan memberikan satu inisiatif yang sangat terbaik, kerana kalau kita tahu masa PKP 1.0 itu memberikan banyak kesan kepada industri, orang perseorangan, usahawan mikro yang banyak kita temu bual sebelum ini. Dan ini kata Menteri Kewangan bahawa MOF sedang mengkaji dan membincangkan penambahbaikan yang sesuai kepada belanjawan 2021 bagi memastikan kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan. Dan ini kata menterinya Tengku Datuk Seri Zafrul yang memaklumkan bahawa kajian tersebut dilakukan susulan pelaksanaan pelbagai jenis PKP, kita ada PKPB di seluruh negara ketika ini. Dan katanya seperti yang saya sebut berkali-kali sebelum ini, pihak MOF sentiasa mendengar dan bersedia untuk menambah baik inisiatif bila mana perlu. Sehubungan itu dengan pelaksanaan pelbagai jenis PKP di seluruh negara, MOF juga sedang mengkaji dan membincangkan penambahbaikan. Dan kita harapkan bila cakap pasal penambahbaikan, dilihat semula ataupun dipelajari semula apa kelemahan bantuan-bantuan sebelum ini. Dan saya kira ketika inilah kelulusan untuk iSinar ataupun moratorium dilakukan dengan lebih baik, kerana PKP 2.0 ini banyak industri akan dijangka lumpuh. Salah satunya mungkin pelancongan. Kita akan bawakan berkenaannya pada jam 8.30 pagi nanti. Baik, itu dari segi aspek kemelut kepada ekonomi negara kita, iaitu kita juga memikirkan mengenai sudut kewangan bagi golongan-golongan, terutamanya golongan B40 dan juga golongan yang rentan. Mereka ini sangat terkesan dengan PKP ini. Dan kita juga masih lagi sebenarnya berdepan dengan kemelut kesihatan yang kita hadapi ketika ini, iaitu COVID-19. Dan banyak juga perincian yang kita akan bawakan mengenai COVID-19 ini. Dan semalam juga kita dikejutkan dengan satu lagi berita. Sebelum ini beberapa menteri kabinet telah pun disahkan positif COVID-19, dan semalam orang lama dalam parlimen itu sendiri, iaitu Tengku Razali Hamzah telah pun disahkan positif COVID-19. Ini perinciannya di laman web kami di astroawan.com, di mana ahli Parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah disahkan positif COVID-19 dan kini menerima rawatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Dan menurut sumber, pengurusi jemaah penasihat UMNO itu berada dalam keadaan sihat dan stabil serta tidak mengalami sebarang komplikasi. Dan difahamkan Tengku Razali merupakan kontak rapat ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nenggiri Abdul Aziz Yusof yang disahkan positif COVID-19 baru-baru ini. Dan kita juga dapat saksikan sebelum ini ramai, saya kira dalam 4 menteri kabinet
4 orang menteri kabinet telah pun disahkan positif COVID-19 dan mereka kini sedang mendapatkan rawatan di hospital dan sebagainya. Ya, dalam masa yang sama kita lihat Kuli ni Tengku Razali Hamzah merupakan golongan yang berisiko kalau kita tengok daripada konteks COVID-19 itu sendiri. Beliau berusia 83 tahun dan kita sebenarnya gusar jugalah apabila beliau dijangkiti COVID-19 ini kerana macam-macam boleh berlaku kepada mereka yang berusia emas ini. Dalam pada itu kita juga bawakan seorang lagi iaitu Tun Salih Abbas positif COVID-19. Beliau merupakan bekas Ketua Hakim Negara, telah disahkan semalam positif COVID-19. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif As-Salihin Trustee Berhad Abdul Aziz Peru Mohamad berkata Tun Salih Abbas yang juga pengerusi syarikat amanah tersebut kini dirawat di ICU di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ semalam, iaitu di Kuala Terengganu. Dan bagaimanapun ketika ini pihak hospital dikatakan mengambil langkah berjaga atas faktor umur Tun dan melihat pada keadaan ini mereka berharapkan ramai yang mendoakan kesihatannya dan kita pun harapkan kesembuhan kepada mereka-mereka yang dijangkiti COVID-19 dan pastinya ketika ini ramai pemimpin kita lihat mereka yang berada di barisan kepimpinan juga positif COVID-19 dan diharapkan mereka semua mendapat kesembuhan dan dapat menjalankan tugas seperti biasa selepas ini. Baik, itu sedikit perkembangan mengenai mereka yang disahkan positif COVID-19 melibatkan kepada pemimpin-pemimpin dan juga bekas pemimpin negara. Begitu juga kita nak bawakan mengenai statistik COVID-19 di negara kita dan semalam ini satu perkara yang mendukacitakan juga di mana Malaysia merekodkan kes harian tertinggi dengan mencatatkan kes sebanyak 3,337 kes pada Khamis dengan 3,330 merupakan kes tempatan manakala selebihnya adalah kes import dan jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 147,855 kes di seluruh Malaysia dan kes yang masih aktif adalah sebanyak 32,377 dan negeri yang mencatatkan kes tertinggi adalah di Selangor dengan 1,036 kes, diikuti Johor 460 kes, Sabah 389 kes dan Kuala Lumpur 257 kes, manakala Pulau Pinang mencatatkan 234 kes, Sarawak 180 dan juga beberapa negeri lain termasuk Negeri Sembilan, Pahang dan juga lain negeri masih merekodkan di bawah 100 kes. Itu perkembangan mengenai COVID-19 di negara kita dan apa yang kita perlu lihat juga kes-kes, kebanyakan kes yang mencatatkan jumlah yang tinggi ini kebanyakan adalah kes-kes di negeri-negeri yang ketika ini sedang menjalankan ataupun sedang berada dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya kira ini satu tindakan yang baik kita melakukan PKP ini untuk kita mengekang daripada penularan COVID-19 yang lebih meluas lagi dalam komuniti tempatan kita, Gigi. Ya, saya ingin membawa anda semua kepada paparan muka hadapan akhbar New Straits Times yang mana mereka ada menemu bual pakar epidemiologi yang berkata even with MCO 2.0 and an emergency, half of the nation's population must be vaccinated before life as we have known it. Sebenarnya apa yang dicadangkan adalah walaupun kita sekarang ni ada PKP, ada darurat, dalam masa yang sama adalah penekanan terhadap vaksin itu. Tetapi kalau kita tengok pengumuman yang baru dibuat oleh Khairi Jamaluddin sendiri yang berkata bahawa pelan vaksin COVID-19 negara akan mengambil masa 18 bulan. Ini dikatakan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti Khairi Jamaluddin dalam satu pernyataan pada Khamis yang mengatakan bahawa program vaksinasi COVID-19 negara dijangka ambil masa sehingga 18 bulan dan negara perlu fleksibel dalam mengimbangi portfolio vaksin yang mungkin merubah dari semasa ke semasa bergantung pada data klinikal yang sentiasa melalui perubahan. Dan Karim menjelaskan tentang proses penerimaan vaksin secara berperingkat serta rasional untuk mengutamakan beberapa golongan berisiko serta petugas barisan hadapan dan warga emas. Kita faham ramai mungkin bertanyakan kerana kita tengok negara jiran kita Singapura sudah pun mendapat vaksin. Perdana Menterinya Sian Leong sendiri sudah mendapatkan suntikan vaksin itu, tetapi mengapa Malaysia belum lagi? Tetapi apa yang telah dijelaskan ini maksudnya jelaslah kita perlu ambil tindakan rasional dalam menentukan bila sebenarnya program vaksinasi itu perlu dilakukan. Dan sebenarnya Pfizer sendiri, kalau temu bual saya dengan pakar kesihatan sebelum ini, merangkumi 16 mutasi
COVID-19 itu sendiri, dan mungkin mutasi ke-17 ke-18 tak dapat diputi oleh Pfizer ataupun diubati oleh Pfizer itu sendiri. Tapi kita tengok bagaimana nanti 18 bulan jangka masa yang panjang, dan pastinya kita targetkan sasaran kita adalah 70% rakyat Malaysia. Fizi. Betul, dan difahamkan apa yang dimaklumkan oleh menteri-menteri dan juga kerajaan sebelum ini, vaksin COVID-19 akan tiba seawal Februari, namun dia akan diberikan kepada petugas Pembelasan Harapan. Itu keutamaan yang akan diberikan. Begitu juga bagi mereka dalam golongan rentan, golongan yang seperti warga emas dan sebagainya. Itu kita akan melihat kepada pengembangan vaksin dalam beberapa bulan saja lagi. Dan satu lagi perkembangan yang kita bawakan seperti apa yang DJ katakan mengenai PKP dan sebagainya. Kita nak merujuk kepada PKP 2.0 yang baru saja bermula beberapa hari yang lalu, dan semalam juga ada pakar yang mendakwa mungkin 2 minggu itu tidak cukup, memerlukan lebih daripada 2 minggu untuk kita mengurangkan jumlah kes sejangkitan daripada purata sekitar 2,000 ke 3,000 pada ketika ini, dan target daripada kerajaan ataupun KM sendiri adalah untuk mensasarkan kepada penurunan kes itu kepada 500 kes setiap hari, dan ia mungkin akan boleh diperoleh dalam masa 3 ke 4 minggu katanya, bukan dalam masa 2 minggu. Namun kita juga melihat kesan kepada PKP ini akan memberi impak pada ekonomi. Jadi KKM sendiri telah pun menyarankan kepada orang semua untuk kekal berada di rumah untuk kita mengurangkan lagi kes ataupun penularan jangkitan dalam komuniti tempatan kita. Baik, jadi satu lagi perkembangan kita nak bawakan iaitu kita ingin melihat kepada perkembangan PKP. Banyak sektor ekonomi yang dibenarkan beroperasi, ada yang tidak perbenarkan operasi, dan juga ada yang masih lagi dipertimbangkan. Sebagai contoh yang kita nak bawakan iaitu sebelum ini Menteri Kanan Keselamatan telah pun memberitahu katanya pusat dobi ataupun perkhidmatan dobi layan diri tidak lagi dibenarkan, dan kali ini semalam telah pun dibenarkan beroperasi kerana menerima banyak pandangan dan juga mungkin ada suara daripada anak muda, dan katanya ini yang tiga kita kongsikan. Orang bujang merungut, dobi lain diri akhirnya dibenarkan beroperasi. Dan bagaimanapun kata Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pemilik perlu mematuhi SOP termasuk menempatkan pekerja untuk mengawal sedia premis berkenaan. Katanya waktu operasi kedai dobi layan diri bermula dari jam 6 pagi sehingga 8 malam. Dan kita kebanyakannya mereka yang berada di Lembah Kelang ini kebanyakannya sukar untuk kita menjemur kain dan sebagainya. Saya kira bila pergi dobi dah buka ni memberi kelegaan jugalah untuk kita mengeringkan kain-kain kita ataupun kita punya laundry itu sendiri. Betul tu. Sebenarnya masa PKP ni, ini adalah PKP kali kedua. Rasanya SOP lebih kurang sama. Tapi kalau kenapa dobi ini tidak dibenarkan beroperasi, sepatutnya kita boleh tahu lebih awal apa yang nak diketatkan pada PKP kali ini berbanding pada PKP yang sebelumnya. Tapi dalam masa yang sama, kalau saya lihat isu ini sebenarnya adalah isu kebersihan, dan bagaimana orang awam tidak dibenarkan pergi ke dobi layan diri ini, kerana setengah rumah kita kena faham. Saya minta kepimpinan di luar sana untuk faham, setengah rumah kadang-kadang tu tak ada ruang untuk letak washing machine, tak ada ruang untuk ampayan, dan ada kalanya memang ramai yang lebih suka pergi ke dobi layan diri kerana lebih segera kan di situ. Jadi untuk kebersihan saya kira bagus ia dilakukan, dititik beratkan, kerana sekarang ni pun kita berdepan dengan krisis kesihatan. Pastinya kebersihan itu adalah perkara utama, perkara pokok yang perlu diambil kira ketika ini, Fizi. Dan terutama pula sekarang musim hujan, mesti orang ramai nak keringkan pakaian tu. Saya sendiri sebenarnya akan pergi ke dobi. Senang. Datang terus, dalam sejam kita tunggu dah boleh settle, dah boleh balik rumah kita lipat kain. Itu kita melihat kepada kepentingan perkhidmatan dobi ini yang kita sokong daripada kerajaan sendiri untuk walaupun ketatkan SOP, yang penting dia kekal beroperasi untuk kita menyenangkan dan juga memudahkan isi rumah yang kesemuanya tinggi. Sebenarnya lagi satu perkara masa PKP ni adalah isu buka restoran sehingga 8 malam itu sebenarnya dipersoalkan ramai. Saya sendiri juga terkesan kerana kena order cepat-cepat sebelum pukul 7 malam, 7.20 malam kan. Tetapi kenapa tak dibuat seperti PKP yang pertama hari itu? Dia punya masa dia adalah sampai 10 malam. Jadi kalau buat tu lebih senang, lebih mudah, kerana mungkin 7 malam tu ramai yang banyak kerja,
kerja masa tu kan, habis kerja ataupun bagaimana, habis waktu bekerja, jadi kelang kabut waktu itu untuk order makanan, dan dalam masa yang sama tak ramai sekarang ni pun macam saya tak ramai tak rasa nak keluar untuk beli keperluan asas dapur tu kerana tak nak mahu bersesak atau sebagainya. Tapi kita harapkan Datuk Sri Ismail Sabri boleh mempertimbangkan untuk memanjangkan waktu operasi perniagaan itu. Baik, dalam salah satu juga pengumuman yang dibuat oleh Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob semalam yang kata bahawa PKP kini telah dilaksanakan di bahagian Sibu bermula 16 Januari ini. Ini kata Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak yang memutuskan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu selama 14 hari bermula 16 Januari 2021. Hafizi. Ya, dan perinciannya iaitu pelaksanaan PKP bahagian Sibu ini akan meliputi kepada daerah di Sibu, di Kanowit dan Selangau yang akan berkuasa pada 12:01 tengah malam 16 Januari. SOP berhubung dengan PKP ini akan dimaklumkan kepada orang awam pada hari ini katanya, dan manakala Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB untuk bahagian Sarike masih lagi dikekalkan. Dan laporan JPBN Sarawak turut mengatakan 180 kes positif COVID-19 dikesan di negeri itu pada semalam sahaja, dan itu kita lihat kepada perkembangan PKP. Dan semalam juga kata Datuk Sri Ismail Sabri, bagi mereka yang berada dalam kawasan PKP bersyarat dan juga pemulihan, jangan terlampau free move sangat, jangan terlampau bersukaria kerana kawasan itu boleh juga dikategorikan ataupun dilaksanakan PKP sekiranya terdapat kenaikan kes meningkat dalam satu lokaliti itu sendiri. Ya, saya harap sangatlah bahawa kita dapat melandaikan lekuk jangkitan COVID-19 ketika ini, kerana ramai sebenarnya tidak mampu mengharungi PKP ini sebenarnya. Tapi kita akan kupas mengenai dari masa ke semasa. Okey, kita nak bawakan sedikit perkembangan politik Hafizi. Ini berkenaan dengan apa yang telah disahkan oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkata bahawa telah menghantar surat semua ahli parlimen bagi mengutus wakaf kepada Yang di-Pertuan Agong sebelum Jumaat ini. Ia bagi meminta Yang di-Pertuan Agong membatalkan perisytiharan darurat dan menitahkan sidang parlimen sesegera mungkin. Dan perkara itu dimaklumkan dalam satu kenyataan pada media pada Khamis. Dalam surat tersebut, kata Datuk Seri Anwar, saya telah mencadangkan kepada semua YB ahli parlimen supaya mengemukakan rayuan dalam kadar segera. Wakaf tersebut juga hendaklah disesuaikan menurut pertimbangan semua YB atau parti. Katanya wakaf ini nanti mendapat ihsan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong untuk menarik balik darurat dan seterusnya menitahkan agar sidang parlimen harus diadakan. Itu yang antara lain dikatakan, tapi kita faham banyak pihak rasanya ada dua suara di sini. Satu adalah menyokong darurat, satu lagi adalah tidak menyokong darurat. Tetapi sebenarnya kebajikan rakyat itu perlu dilihat ketika ini, dan Yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan baginda melihat bahawa ada pentingnya darurat dilakukan ketika ini bagi mengekang masalah politik itu sendiri yang akan bercampur bau dengan masalah kesihatan juga masalah ekonomi. Hafizi. Dan kita lihat kepada isu darurat ini banyak juga kepentingan ataupun kelebihan yang boleh kita lihat. Jika semalam kita dapat saksikan juga ada kenyataan dikeluarkan daripada wakil daripada hospital ataupun bersangkutan hospital sendiri yang sudi bekerjasama bersama dengan kerajaan untuk menawarkan perkhidmatan kesihatan bagi menampung keperluan kerajaan ataupun menampung keperluan KKM sendiri. Kerana apa yang telah pun dimaklumkan sendiri oleh Perdana Menteri dalam keputusannya mengatakan mungkin ada ordinan yang akan ditubuhkan untuk melibatkan sama hospital swasta untuk bekerjasama, kerana kita tahu pada ketika ini KKM mungkin kekurangan dari segi ruang, katil dan sebagainya untuk menempatkan pesakit-pesakit COVID-19 kerana kes aktif pada ketika ini lebih daripada 30,000. Yeah. Jadi adalah mungkin untuk kita mendapatkan kerjasama daripada hospital swasta, mungkin untuk menempatkan atau mungkin untuk menggunakan segala fasiliti perkhidmatan daripada hospital swasta bergabung bersama dengan kerajaan dalam ketika kita berada dalam fasa darurat ini.
Ya, baik. Kita sebenarnya akan membicarakan mengenai satu lagi krisis dalam negara iaitu musibah banjir, tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, bertemu lagi dalam Awani Pagi tentunya bersama saya Gigi dan juga Hafizi. Pada blog ini kita akan berbincang mengenai musibah banjir yang ketika ini kalau kita lihat update terkini, banjir telah berlaku di 4 negeri. Sebelum ini kita tahu 6 negeri tapi telah turun ketika ini ke 4 negeri melibatkan lebih 13,000 mangsa yang ditempatkan di 157 pusat pemindahan sementara, yang mana kalau kita lihat Pahang masih mencatatkan jumlah mangsa banjir tertinggi dengan angka hampir 8,000 setakat ini, Hafizi. Betul, dan kita lihat juga antara negeri-negeri lain yang juga turut terkesan adalah seperti di Johor, di Sabah dan juga di Sarawak, di mana di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak boleh saya katakan jumlah mangsa yang dipindahkan ke PPS adalah meningkat, terutama di Sabah dan Sarawak. Semalam juga Met Malaysia telah mengeluarkan arahan, iaitu bukan arahan, mengeluarkan amaran cuaca mengenai di pesisir pantai di Laut Cina Selatan, iaitu melibatkan negeri Sabah dan negeri Sarawak. Katanya hujan akan berlarutan sehingga hari ini, dan kita dapat saksikan juga pertambahan mangsa yang dipindahkan di Sarawak adalah kepada 3,381 mangsa di 34 pusat pemindahan dibuka, dan di Sabah 11 pusat pemindahan masih lagi dibuka, dan nampaknya Kelantan tidak ada lagi. Semalam masih ada dalam senarai mangsa yang dipindahkan, namun ketika ini saya kira Kelantan telah pun pulih daripada banjir, mangsa telah pun diarahkan untuk berpindah ke rumah masing-masing. Itu kita melihat kepada perkembangan banjir di seluruh negara kita, Gigi. Ya, baik. Kita sebenarnya bertuah dapat menghubungi salah seorang mangsa banjir di Pahang itu sendiri. Kita nak lihat kalau kita tengok sekarang ni kalau tengok di Pahang, di Kelantan dan juga di Johor, tiada hujan turun lagi dilaporkan, dan ketika ini fasanya adalah fasa menunggu air surut dan kemudian boleh berpindah ke rumah masing-masing. Dan dalam kata lain, ini adalah fasa banjir termenung, dan kita nak tahu sebab mereka nak tahu dalam pada itu air itu surut, dan kita sebenarnya berpeluang untuk bercakap sendiri dengan mangsa banjir yang tinggal di Pahang, iaitu Encik Kadir Ahmad yang juga merupakan antara individu yang lantang menyuarakan isu alam sekitar. Selamat pagi Encik Kadir, terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Ya, selamat pagi, terima kasih. Okay, Encik Kadir, boleh terangkan kepada kami sebenarnya keadaan di Pahang itu, di lokasi Encik Kadir ketika ini bagaimana, dan adakah sudah mula pulang ke kediaman Encik Kadir? Alhamdulillah, keadaan banjir ni kalau di Pahang ni yang paling teruk itu adalah di Temerloh. Saya ni sebenarnya tinggal di Temerloh lah, di tepi Sungai Pahang. Jadinya kita yang berlaku sekarang ni ada dua fasa. Fasa pertama, banjir itu secara langsung dari limpahan air Sungai Pahang, daripada hulu Temeling, hulu Jelai, yang melimpah dan terus ke melanda menaiki rumah-rumah mangsa banjir lah yang di tepi-tepi sungai ni. Kemudian sekarang ni alhamdulillah air semua, maknanya air sungai ni dah surut sepenuhnya dan dah kembali ke paras normal. Cuma yang berlaku sekarang ni adalah apa yang dikatakan banjir termenung. Bagi saya maknanya air bertakung. Jadi sekarang ni yang air bertakung yang teruk ni maksudnya di daerah Cenor, di kawasan Cenor, Cenor daerah Maran. Kerana di kawasan Cenor ni dia banyak sawah padi kan. Bila paras air naik ke paras luar biasa ataupun paras banjir, jadi air banjir ni dia masuk ke dalam kawasan-kawasan rendah ni, yang tempat-tempat yang orang kata ni kawasan rendah, dan bila air sungai surut, jadi dia tertinggal di kawasan yang bertakung ni. Ini yang berlaku di Cenor sekarang ni, di Cenor. Jadi di Cenor ni masih ramai lagi mangsa banjir yang belum dapat pindah ke rumah masing-masing kerana rumah mereka ditenggelami air. Ya, jadi kita melihat kepada perkembangan isu banjir di Pahang, mungkin jarang sekali berlaku banjir di skala besar ini di Pahang. Dan Encik Kadir juga banyak melontarkan idea-idea dan juga banyak melontarkan aduan-aduan mengenai alam sekitar, terutama alam sekitar dari segi pembalakan, haram dan sebagainya untuk tujuan mungkin penanaman pokok-pokok ataupun penanaman yang lain. Bagaimana Encik Kadir melihat kepada isu penerokaan alam sekitar ini mungkin menjadi faktor kepada banjir yang besar di negeri Pahang pada ketika ini? Okey.
Perjuangan saya ni sebenarnya, saya kalau tengok perjuangan saya lebih menentang pembalakan di kawasan-kawasan apa yang dikatakan hutan keadaan air semula jadi. Maksudnya hutan-hutan di hulu sungai, di apa ni, di kawasan-kawasan hulu, di bukit, di pinggir-pinggir gunung. Bagi saya hutan-hutan keadaan air semula jadi ini tidak patutnya diusik. Dia very simple-nya, maknanya dari satu perumpamaan yang sangat mudah. Cuba kita ambil setengah gelas air. Kita ambil 2 orang, 1 orang kepala dia botak, 1 orang lagi rambut dia lebat. Kita curah air tu di kepala yang botak tu, 5 titis dia sudah sampai ke muka dia. Dan kalau kita curah air ni, air yang setengah suku cawan ni ke kepala orang yang penuh lebat dengan rambut, air itu tak sampai ke muka. Ini masalah dia. Saya sudah mengalami banjir ni. Saya dilahir dan dibesarkan di kawasan tepi sungai. Kalau kita lihat orang kata, kenapa dulu tak ada pembalakan, tahun 2021 ada banjir. Tahun 2014 memang teruklah, pembalakan teruk. Jadi kita kena ingat, tahun 2026 pun ada banjir besar, tak ada pembalakan. Tetapi kena ingat, tahun 2026, banjir besar setelah hujan hampir sebulan. Tahun 71 saya berusia 9 tahun. Saya mengalami dia. Tahun 71 hujan lebat tak berhenti siang malam 14 hari. Baru banjir besar. 2014 saya pun ada di sini. Saya dah pindah balik dari Kuala Lumpur, dah pindah di rumah saya balik di kampung saya di Temeloh Pahang ni. Hujan cuma tak sampai seminggu. Paras air naik luar biasa. Makna kurang 3 kaki daripada tahun 21. Ini yang kita katakan pembalakan dan penebangan hutan ataupun penebangan tanah secara besar-besaran di hulu sungai, di kawasan-kawasan yang tak sepatutnya disentuh, menyebabkan banjir yang luar biasa. Saya dah sebut dalam saya punya Facebook, kalau ikut saya punya posting saya, pembalakan terlampau menyebabkan banjir terlampau. Itu kena faham. Banjir memang berlaku tahun zaman dulu pun ada banjir, tak ada pembalakan, ada banjir. Tetapi apa yang berlaku sekarang, banjir yang berlaku tahun 2021 ni sangat luar biasa. Dalam masa 3 hari hujan. 3 hari hujan dah banjir besar. Encik Kadir. Kita tidak banyak masa sebenarnya, tapi boleh tak Encik Kadir mungkin ringkaskan, damage has been done, tapi apa sebenarnya langkah yang perlu diambil ketika ini? Pembalakan sudah pun berlaku, bagaimana untuk menyelamatkan keadaan? Ringkas saja Encik Kadir. Okey. Dia orang kata lah, dia kata better than never lah. Lebih baik buat dari sebelum tak buat langsung. Bagi saya lah, kawasan-kawasan hutan yang ada ditebang di hulu sungai ni, pulihkan balik. Pulihkan balik, terutama di kawasan hulu sungai. InsyaAllah dengan cara kita pulihkan hutan ni balik semula, dia akan melambatkan banjir lah. Memang kuasa Tuhan turun hujan. Tapi kita boleh kurangkan risiko banjir besar ni. Ya, itu. Baik, terima kasih kepada Encik Kadir Ahmad, merupakan aktivis alam sekitar yang lantang menyuarakan mengenai isu-isu penerokaan alam sekitar, mungkin pembalakan dan sebagainya. Dan itu kita melihat kepada isu banjir di negeri Pahang dan juga di negeri-negeri yang terkesan dengan banjir, 4 lagi negeri masa negeri terkesan dengan banjir ini. Gigi, selepas ini kita akan bawakan mengenai kesan PKP ini kepada isu pelancongan pada pukul 8.30 pagi. Jadi teruskan bersama saya, Hafizil Rosli. Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Bye.